Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 28 Jun 2024. Pemerkasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan generasi muda memacu usaha menuju status negara berteknologi tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata langkah itu menjadi kunci utama membangunkan bakat sains, teknologi dan inovasi STI. Datuk Muhammad Yusof berkata MOSTI melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pendidikan bukan formal untuk melengkapkan kurikulum Kementerian Pendidikan. Tentu usaha seperti ini kita boleh lanjutkan lagi lah ya untuk sama-sama kita memperkasakan usaha kementerian terutama dan kerajaan kita, dan kita teruskan juga ini dengan usaha-usaha di bawah beberapa program yang kita ada seperti Minggu Sains Negara dan juga mengadakan Malaysian Tech Olympics, iaitu satu program ataupun aktiviti pertandingan ciptaan di kalangan pelajar-pelajar kita terutamanya di peringkat sekolah-sekolah. Datuk Muhammad Yusof ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program STEM Camp MOSTI di Sekolah Kebangsaan St. Dominic Lahadatu. Program ini dianjurkan dengan kerjasama strategik Universiti Nottingham Malaysia UNM dan Royal Microscopical Society Great Britain. Datuk Muhammad berkata program ini menandakan komitmen MOSTI memperkukuh pendidikan STEM dengan memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar. Beliau berharap usaha pembudayaan ini memberikan impak positif kepada perkembangan STEM dan pembangunan bakat STI sebagai langkah penting dalam mencapai agenda ekonomi madani. Program yang bermula 24 Jun ini menyaksikan penyertaan aktif 472 pelajar daripada 7 sekolah rendah di daerah Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu dan Tawau dalam pelbagai aktiviti STEM seperti bengkel sains, uji kaji hands-on dan demonstrasi biologi. Program Pemerkasaan Usahawan Luar Bandar antara inisiatif dilaksana Majlis Amanah Rakyat MARA bagi menoktakan kemiskinan tegar di negeri ini. Di Membakut, buat julung kalinya lebih 60 usahawan MARA dalam pelbagai kluster perniagaan menyertai program berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata menerusi program tersebut, usahawan MARA dapat berkongsi maklumat dan permasalahan yang dihadapi di daerah masing-masing. Saya difahamkan MARA juga turut membantu untuk merealisasikan harapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk menoktahkan miskin tegar di negeri Sabah dengan usaha-usaha yang bersepadu termasuk dengan MARA itu sendiri. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi program pemekasan usahawan luar bandar ini ke daerah-daerah lain supaya akhirnya kita akan dapat kumpulkan maklumat ini dan merancang untuk program ataupun kemudahan yang lebih baik bagi disalurkan kepada keseluruhan usahawan di negeri Sabah. Dalam majlis ini turut disampaikan bantuan pendidikan MARA RM10,000 kepada 100 pelajar B40 di kawasan Membakut. Sebanyak 52 intervensi atau 62% berjaya dilengkapkan bagi pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tindakan perubahan iklim Kota Kinabalu untuk tempoh 2024-2030. Ia turut menyaksikan 20 intervensi masih dalam proses pelaksanaan, manakala 12 dihapuskan secara berperingkat. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Abidin Badingkir berkata, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tindakan yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK itu telah menyenaraikan 84 intervensi meliputi 8 sektor. Ia melibatkan tanah dan pembangunan, sistem kumbahan dan sistem saliran air hujan, pengangkutan, sisa pepejal, tenaga, lampu jalan dan bangunan. Jadi beberapa tindakan telah pun diambil di peringkat antarabangsa. Tetapi bagi negeri Sabah, di Malaysia juga beberapa action plan telah disediakan dan kerajaan negeri seperti yang saya katakan tadi telah menyediakan juga satu action plan yang konsisten dengan action plan yang disediakan di peringkat persekutuan. Datuk Abidin ditemui media selepas pelancaran laporan pelaksanaan pemantauan dan penilaian tindakan perubahan iklim Kota Kinabalu 2024-2030 di Kota Kinabalu.
Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata DBKK memainkan peranan penting menggalakkan penyertaan sekaligus memberi kesedaran komuniti berhadapan perubahan iklim secara lebih komprehensif. Eksplorasi bahasa jiwa bangsa antara inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah bagi memupuk kecintaan terhadap bahasa dan sastera. Program berbentuk didik hibur itu diadakan di Kota Kinabalu sempena ulang tahun DBP ke-68. Timbalan Pengarah DBP Cawangan Sabah Janita Nordin berkata, menerusi program itu kerjasama DBP dengan peserta dapat diperkukuh dalam usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Kita sudah melaksanakan program ini beberapa kali dan pada tahun lalu saya fikir kita ada juga melaksanakan aktiviti seumpama ini tetapi diberi nama Jejak Bahasa Jiwa Bangsa, tetapi konsepnya sama. Pada tahun ini kita beri nama sebagai Eksplorasi Bahasa Jiwa Bangsa. Program ini disertai 20 peserta mewakili pelbagai agensi. Johan menerima wang tunai RM900 manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing menerima wang tunai RM700 dan RM600. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT tahun ini buat julung kalinya mempertandingkan beca etnik merupakan salah satu produk pelancongan baharu di Tawau. Penyelaras pertandingan beca FKAT Fazli Ahmad berkata ia mendapat sambutan menggalakkan dengan 9 etnik mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Fazli berkata beca di pertanding berkonsepkan budaya etnik dengan kriteria pemilihan berdasarkan hiasan beca tercantik dan kestabilan beca apabila dikayu. Sebelum ni kita ada beca di beberapa buah negeri. Cuma beca mereka itu dia lebih berkonsepkan lebih kepada diorang punya identiti sendirilah. Di Tawau ini kita mengetengahkan etnik itu sendiri. Sebab kita tahu ramai etnik yang ada di Tawau. So kita cuba menggunakan beca itu untuk dihiaskan dengan konsep etnik itu sendiri. Meskipun melibatkan kos agak tinggi bagi kumpulan etnik menyertai pertandingan ini, ia berbaloi kerana dapat menonjolkan budaya etnik masing-masing. Apa yang kami mau tonjolkan etnik Kezan Dusun pada tahun ini adalah dari segi pakaian dan juga tarian yang mungkin ada berubah sedikit dan juga alat-alat musik seperti gong, tagunggak dan sompoton dan kulintangan kayu. Harapan kami agar FKAT ini akan diteruskan setiap tahun ke tahun akan diteruskan karena ia akan menyatu padukan rakyat terutama sekali di daerah Tawau ini. Dapat kami memperkenalkan kami punya pakaian-pakaian tradisi, makanan-makanan tradisi, beca tradisi, dan ialah penari-penari, tarian-tarian tradisi lah. Beca ini kami melambangkan Palamin tradisi Bajau dalam 6 bulan lah begitu, dalam 3.000. Dalam festival ini kita akan tunjukkan kita punya kebudayaan Bugis lah, tapi bukan juga 100%. Pasal kita ini Bugis Sabah, dia ada tarian Pagenrang, beca ini ada yang kedua kalinya, ini pun kami ambil bahagian. Pertandingan beca etnik ini antara pengisian FKAT berlangsung sejak 26 Jun lepas dan malam kemuncaknya esok dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pusat Hikmat Masyarakat MIHA Kinabatangan mencadangkan kerajaan negeri dan pertubuhan bukan kerajaan NGOs menganjurkan lebih banyak sambutan perayaan berbilang kaum di daerah itu. Pengerusinya Muhammad Ismail Ayub berkata usaha itu seiring matlamat kerajaan membentuk masyarakat madani sekaligus menjadi wadah kepada generasi muda mengenali kepelbagaian adat dan budaya di negara ini. Muhammad Ismail yang juga pegawai khas kepada Ketua Menteri menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Penangguhan Sambutan Gawai 2024 kaum Iban di Kinabatangan. Jadi itu salah satu matlamat yang kita ada dan inilah perpaduan yang kita bawa khususnya yang diilhamkan dan dicetuskan oleh Kerajaan Persekutuan iaitu kerajaan perpaduan iaitu kerajaan madani yang hari ini kita bawa di Lambag ini.
Majlis ini diserikan dengan upacara ngajat ngalu temuai selain persembahan kebudayaan. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.